Tahukah anda salah satu strategi marketing yang paling berkesan adalah kita nak jual satu barang baru, kita kena jual lagi murah daripada pesaing. Contohnya kita nak jual kek batik RM10. Kalau kita nak lawan pesaing kita, kita kena jual RM5 je. Dan kek batik tu kena overspec daripada pesaing kita. Kita kena letak coklat, kita kena letak cherry. Ya, itulah yang cuba dibuat oleh Cherry di Malaysia. Bila dia nak menembusi pasaran Malaysia, dia kena jual satu produk yang overspec pada harga yang lebih murah. Dan keadaan ini telah melahirkan satu bangsa yang dikenali dekat mekanika sebagai bangsa baik beli. Ya, bila kita jual harga murah, overspec, dan bangsa beli baik beli ni akan suka dengan produk tersebut. Seperti biasa, sebelum kami meneruskan bual bicara kami, sebelum kita membawang berkenaan dengan Cherry Omoda 5 ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan share dekat YouTube, Facebook dan TikTok Mekanika Malaysia. Cherry Omoda merupakan SUV dalam saiz B segmen dengan saiz panjang dia 4400mm dan lebar dia 1830mm. Kereta ni sebenarnya lebih lebar dan lebih panjang daripada pesaingnya yang terdekat, iaitu Proton X50 dan juga Honda HR-V. Dari segi wheelbase dia pula, wheelbase kereta ni 2630mm. Ia menjadikan Cherry Omoda ni memiliki wheelbase yang paling panjang dalam SUV B segmen, mengalahkan pesaingnya yang lain. Dari segi design, Cherry Omoda ini datang dengan satu design yang baru, dipanggil Design Art in Motion, the language. So design ni direka oleh beberapa jurureka bentuk, dan kalau kita tengok dekat depan tu memang seperti meniru seperti Lexus. Okey, cuma yang lainnya untuk Cherry Omoda ni dia datang dengan diamond grille design. So kalau kita tengok dekat bahagian grill depan tu macam ada bentuk-bentuk diamond pada dia punya grill. Dan rekaan ni dipanggil Diamond Metric Front Grill. Memang pelik, nampak menyerlah, nampak lebih bling-bling berbanding pesaingnya yang lain. Dari segi rekaan lampu pula dipasang dekat bahagian bawah di tepi kiri dan kanan. Manakala lampu atas ni sebenarnya lampu signal dan juga lampu DRL LED. Lampu fog lamp, lampu low beam, lampu high beam semuanya dipasang di bahagian bawah. Dan memang bila saya bawa kereta ini pada waktu malam, lampu-lampu ini cukup terang walaupun dalam hujan. Okey, dari segi rekaan sisi pula, anda boleh lihat calitan merah pada bahagian side mirror, pada cermin sisi dan pada double layer spoiler dekat bahagian belakang. Dan hanya varian tertinggi saja, iaitu varian C yang datang dengan calitan yang berwarna merah. Kereta ini juga datang dengan welcome signal light. Kalau kita datang dekat kereta ini, lampu signal double itu akan menyala, manakala lampu tailgate dekat belakang juga akan menyala. Dan bila kita buka pintu, cermin sisi tu akan terbuka bersama-sama dengan paddle lamp. Ya, kereta ini ada paddle lamp sama seperti kereta-kereta mewah yang lain. Cuma dari segi rekaan di bahagian belakang ni bagi saya terlalu overdone, terlalu overwork, menjadikan bahagian belakang ni nampak terlebih make up. Macam pelik sikit ke bahagian belakang ni. Ini pendapat saya lah. Untuk bahagian dalam Cherry Omoda ni memang design dia memang pelik berbanding dengan pesaingnya yang lain. Dia menggabungkan beberapa kereta model Continental dalam satu design. Sebagai contoh, dekat depan kita ni kita ada skrin bersaiz 10.25 inci. Ada dua skrin macam Mercedes-Benz. Manakala tombol gear dia pula macam Porsche. Memang nampak pelik sikit. Dan dekat tengah tu pula dia ada tempat meletak phone ataupun tempat mengecas phone sama macam Tesla. Tiga rekaan dalam satu kereta, iaitu Tesla, Porsche dan juga Mercedes-Benz. Manakala dalam pekelas dia pula hanya Cherry Omoda datang dengan seat yang diberi kuasa elektrik serta ventilation seat. Memang kelas. Untuk cermin sisi pula, cermin sisi ni sebenarnya datang dengan double layer. Ya, biasanya kalau kereta lain, cermin double layer hanya diberikan pada cermin depan dan juga cermin belakang. Manakala cermin sisi ni hanya cermin yang diperkukuhkan saja. Jarang kereta biasa buat double layer melainkan kereta mewah.
Dekat bahagian belakang kita dapat satu point USB dan dekat belakang juga kita boleh nampak satu sunroof pula. Satu sunroof dekat bahagian atas. Speaker pula diberikan speaker daripada jenama Sony. 8 speaker. Dan untuk bahagian belakang saya ni sebenarnya kita boleh dapat 378 liter ruang kargo. Terbesar dalam kelas SUV B segment. Kalau kita lipat kedua-dua seat ni, kita boleh dapat 1075 liter ruang kargo apabila kita lipat kedua-dua seat dekat bahagian belakang. Ada beberapa perkara yang saya tak suka berkenaan dengan kereta ni. Yang pertama, ergonomi kereta ni macam pelik sikit. Macam mana kita ubah steering sekalipun, steering tu tetap akan block meter kita. Jadi macam tak kena kedudukan mata tu dengan meter. Susah kita nak nampak meter tu secara sepenuhnya. Yang kedua, dia punya seat ni kadang-kadang boleh rasa lenguh, rasa macam tak ngam. Tapi pada masa sama ada satu benda yang saya boleh puji, iaitu signalnya berada di sebelah kanan. Barulah kita tak tertinggal signal bila masuk Seleko. Okey, sekarang kita memandu uji kereta Chery Omoda 5. So untuk kereta ni sebenarnya dia hanya ditawarkan dengan satu pilihan enjin saja, iaitu 1500cc 4 silinder yang menghasilkan sekitar 156 horsepower dan 230 Nm torque. Satu angka yang bagi saya memadai untuk enjin 1500cc turbo. Dan kereta ini juga dipadankan dengan transmisi CVT. Ya, dalam keluarga ataupun dalam kelas yang sama, hanya Proton X50 saja diberikan pilihan transmisi DCT. Secara purata, penggunaan bahan api Chery ini ialah sekitar 14 km per liter. Itu angka yang diberikan oleh Chery. Tapi sebenarnya bila kita test secara realistik, kereta ini mendapat penggunaan bahan api sekitar 10.5 km per liter. Dan bacaan itu sebenarnya menyamai bacaan Toyota Supra yang kami telah uji dulu dengan enjin 3000cc turbo. Lebih kurang je. Untuk kereta ini juga dia hanya ditawarkan dengan transmisi CVT yang menawarkan 9 kelajuan maya CVT. Tapi sayangnya dia tak ada pedal shift dan dia hanya ada Shiftronic yang ditawarkan pada gear. Tapi memang sumpah, memang susah gila nak guna dia punya Shiftronic pada gear tersebut. Sebab kadang-kadang bila kita mula-mula masuk kereta, kita nak pergi kepada D, dia akan terautomatik masuk kepada gear manual. Saya pun tak faham macam mana benda tu boleh jadi. Sedangkan kita dah sedaya upaya dah cuba nak guna gear D, tapi dia masuk manual juga. Mungkin ada benda yang tak kenalah dengan gear tu. Satu lagi benda yang saya nak komen berkenaan dengan kereta ini ialah steering dia. Ya, steering dia boleh dikatakan steering yang tak berapa sedap. Steering dia sama saja feel dia sama macam Proton X90. Dia bila kita bawa slow, dia macam ringan, tapi bila kita bawa semakin laju, dia rasa makin ketat, dan ketat dia tu memang tak boleh bawa bincang sehingga menimbulkan rasa enam ataupun rasa kaku, rasa macam tak best, rasa macam tak selari dengan laju dengan kekerasan steering tu. Bagi saya steering dia memang tak begitu komunikatif dengan driver. Suspension kereta ini juga menggunakan suspension depan McPherson di bahagian depan dan torsion beam dekat bahagian belakang. Sama juga seperti yang digunakan oleh HR-V dan juga Proton X50. Cuma tetapan steering dengan spring dia tu macam tak cukup berkahwin antara kedua-duanya. Sebab bila kita tengok reaksi kereta ni, kadang-kadang dia rasa keras. Tapi bila kita lalu selekoh, kita boleh rasa ada body roll. Dia macam tak ngam reaksi chassis dengan kekuatan spring tu. Macam tak berapa best lah saya cakap. Memang kurang best betul. Dan brake kereta ini pula menggunakan brake disc untuk kesemua roda. Sayangnya juga brake kereta ini juga memang tak berapa best. Bila kita brake, dia rasa macam lambat menggigit. Oleh sebab itu, bila saya bawa kereta ni, saya decide saya bawa dengan secara cukup berhemah. Sebab saya tak nak langgar kereta depan. So kita perlukan jarak yang lebih antara kereta kita dengan kereta depan, supaya bila kereta depan brake emergency, kita tak menggelabah brake tak cukup tanah. Okey? Walau bagaimanapun, safety aspect kereta ni, especially dari segi sistem ADAS, memang cukup boleh dipujilah. Kecuali sistem LKAS. LKAS tu memang saya tutup teruslah.
Yang kita boleh puji adalah sistem blind spot dia. Contohnya macam saya membelok masuk lorong kiri ni, kereta ni kalau ada motor masuk dalam kita punya lorong ataupun kita punya blind spot, dia akan bagi warning dekat cermin dan juga dekat paparan meter ni. So dari segi aspek tu memang dia cukup bagus. Dan satu benda yang kurang bagus adalah bagaimana kereta ini bereaksi pada waktu malam, terutamanya dari segi sistem lampu depan lampu depan auto high beam. Dia tak cukup sensitif, dia tak cukup memberi tindak balas yang bagus. Contohnya kalau jalan di depan tu dah gelap, dia tak membuka lampu tinggi tu secepat mungkin. Ataupun dia memang biar je lampu tu dalam keadaan rendah sahaja. Okey, satu lagi benda yang kita nilai adalah aspek NVH kereta ni lah. Kereta ini seperti yang kita sedia maklum tadi, cermin sisi ini sebenarnya dihasilkan secara double layer. Dan kebanyakan kereta pula tak guna double layer. Tujuan dia untuk mendapat kadar bunyi yang lebih senyap. Tapi secara realistiknya bila kita test kereta ni, kita boleh dengar bunyi trafik, bunyi motor, bunyi kereta melintas dan bunyi tayar daripada luar. Dan pada hal laju 110 km sejam, kereta ini mencatatkan bacaan bunyi sekitar 70 desibel. Bagi saya, biasalah. Kalau dia boleh dapat 65 tu, itu luar biasa. Okey guys, sekian saja review kami berkenaan dengan Chery Omoda Phi, iaitu alternatif SUV untuk HR-V dan juga Proton X50. Biarpun dia lebih mahal sikit berbanding X50, tapi penawaran produk ini sebenarnya boleh dikatakan lebih baik berbanding dengan pesaing-pesaingnya yang lain. Okey, sehingga kita berjumpa lagi seperti biasa. Untuk penonton yang baru menemui channel Mekanika, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang share, subscribe dekat YouTube, Facebook dan juga Instagram kami. Okey guys, saya balik dulu, saya naik Grab. Jumpa lagi di review yang akan datang. Bye-bye. Jalan!